الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على الله توكلنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ارزقنا فهم النبيين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah. Sama-sama kita pada malam ini dapat menyambung lagi kuliah daurah tafsir. Pada malam ini kita sambung surah Az-Zumar yang telah pun kita bahas sebelum daripada ini. Semalam saya sebut berkenaan dengan surah Az-Zumar ini, iaitu satu surah yang membezakan di antara kekufuran dan juga keimanan. Dan surah Az-Zumar nak ajar kita ibadah di atas akidah tauhid dan juga ibadah bukan daripada akidah tauhid. Saya ulang sekali lagi, ibadah di atas akidah tauhid dan ibadah di atas bukan akidah tauhid. Oleh kerana itu, kita kata buat benda bid'ah ni ada kaitan dengan akidah. Buat benda bid'ah ni ada kaitan dengan akidah. Sebab apa? Sebabnya orang yang akidah sempurna, ibadah dia mesti sempurna. Dan kalau kita sebut soal ibadah sempurna ni, tidak ada dah kesempurnaan ibadah ini melainkan sempurnanya yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang mengikut Nabi. Kita nak kata sempurna macam mana kalau ibadah itu tidak ikut Nabi? Walaupun dibuat semayang itu dengan penuh khusyuk, walaupun dibuat segala ibadah itu dengan penuh keikhlasan, tapi di atas dasar tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kesempurnaannya tidak ada. Oleh itu kita kata bahawa yang buat ibadah di atas dasar akidah syirik, orang yang pandai buat ibadah saja tetapi tidak boleh datangkan dalil, kerana akidahnya tak betul. Dan kita diperintah buat ibadah ni segenap segi diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ditinggalkan walaupun satu pun, cukup lengkap. Soal nak puja Tuhannya, soal nak minta dengan Allah Ta'alanya, semua sekali. Maka yang boleh kita simpulkan dalam surah Az-Zumar ini, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mengajar kita ibadah yang berdalil dan ibadah yang tidak ada dalil, akidah yang berdalil dan akidah yang hanya sangkaan dan tidak ada dalil. Itu yang dikomentarkan oleh Syekh Waliullah di dalam sebut surah Az-Zumar ini. Baik. Dan apabila surah Az-Zumar ini didatangkan dengan ciri-ciri ibadah tauhid, ibadah syirik, ibadah atas akidah tauhid, ibadah di atas akidah syirik, golongan orang ibadah di atas tauhid, golongan ibadah orang di atas syirik, balance surah ni. Jadi sebenarnya dia nak suruh kita scan diri kita.
sama ada kita mukmin yang sebenar ataupun golongan yang bukan berpegang kepada akidah dan ibadah mengikut apa yang Tuhan nak. Kita tak pergi ke orang lain dulu, kita pergi ke diri kita sendiri. Kita pergi ke diri kita sendiri. Surah Az-Zumar ini adalah surah nak scan diri kita, sama ada kita betul-betul beribadah di atas kehendak tauhid ataupun ibadah kita itu di atas kehendak syaitan, iaitu ibadah syirik pada Allah Ta'ala. Walaupun ibadah banyak tapi akidah syirik tak terima. Satu. Yang keduanya, walaupun akidah betul, dalil betul, tapi tak ikhlas, tak terima juga. Baik. Ayat yang ketujuh pada malam ini itu takhwif ukhrawi, warning akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Innahu alimun bidhatis sudur. Baik. Satu kaedah nak rungkai kekeliruan di kalangan masyarakat. Baik. Allah Ta'ala sebut, kalau kamu ni kufur, engkar, tidak syukur di atas nikmat Allah Ta'ala bagi, tu nikmat ada akidah tauhid dan nikmat Nabi ni, nikmat supaya kamu jadi orang beriman, diutuskan Nabi untuk kamu, maka ketahuilah, kata Allah, kamu engkar di atas akidah syirik ni, ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah tidak berhajat pada kamu. Cuba tuan tengok, Allah arah buat ibadah ni bukan kerana dia nak pangkat, bukan nak darjat. Dah, Allah Ta'ala tak berhajat pada kita, iaitu terhadap keimanan, kesyukuran kita tu tidak mengurangkan kesempurnaan Allah dan tidak menambah kehebatan Allah Ta'ala. Maknanya dari sudut soal kamu tak mahu jadi orang beriman pada Allah Ta'ala ni, tidak ada apa bagi Allah. Tak ada apa pun. Kita ni berhajat kepada orang, sebab tu kita memerlukan orang, sebab kita berhajat ke dia, kita nak ke dia. Allah Ta'ala ni, dia kata, kalau kamu ni kufur kepada aku sekalipun, tak bersyukur pada aku tak berhajat kepada iman dan kesyukuran kamu itu, aku tak hajat sikit apa. Baik. Dan ingat, wala yarda li'ibadihi al-kufr, aku tak redha hamba-hamba aku dalam kufur. Duk makan saja nikmat aku, duk ambil saja. Dia tak redha orang kafir, tak redha. Tak redha. Dia hanya redha kepada orang ikut syariat dia. Dia hanya redha kepada orang ikut syariat dia, orang berada pada akidah tauhid. Dia duk bagi harta, duk bagi pelihara manusia lagi, tu bukan sebab dia redha, dak, tu iradah dia nak jadi gitu. Dia nak suruh orang kaya, orang kafir tu jadi kaya.
hak kufur pada akidah syirik, kufur pada akidah yang betul, jadi akidah syirik tu jadi kaya, jadi ada harta. Bukan sebab dia sokong, tak kerana iradah dia, tapi dia tak redha. Sebut kata Tuhan tak redha ni berat, neraka lah. Aku tak halal, tak redha kamu, kata dah, tak boleh makan. Dan dia pelihara juga atas muka dunia tu sebab apa? Sebab iradah Allah Ta'ala, bukan sebab dia sokong, bukan sebab dia redha. Dan berlakunya kufur yang begitu banyak atas muka dunia ni bukan sebab Allah Ta'ala redha. Allah tak redha yang kufur. Sebab tu dia kata wala yarda li'ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Ini cara Allah Ta'ala sebut. Allahu Akbar. Dan jika kamu bersyukur, ia meredai dan menjadikan sifat amalan kamu itu. Kalau kamu bersyukur, baru aku redha. Bersyukur ni macam mana? Tadi bersyukur dengan akidah betul dan menolak akidah syirik, menerima amalan yang betul dan menolak bid'ah. Orang yang buat bid'ah ni dia tidak redha dengan Nabi jadi Nabi. Jadi tidak redha dengan hukum hakam yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada dia. Sebab tu dia buat bid'ah. Kalau tak buat bid'ah. Anak ulang saya lagi, orang buat bid'ah ni dia tidak redha jadi hamba Allah. Sebab tu dia nak tambah ataupun nak kurang. Sebab dia tak redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak redha pada penambahan dan pengurangan kepada agama yang telah pun betul ni. Kau rasa macam mana? Kalau tidak dia buat bid'ah buat apa? Kalau dia redha pada agama, dia terimalah. Sebab agama telah cukup, syariat telah cukup. Bila syariat dan agama ni telah pun cukup, nak buat apa lagi? Nak buat apa lagi? Syariat dah cukup, agama ni cukup. Berarti redha. Redha makna apa? Taat, ikut, tak perlu komen-komen, tak perlu tambah. Hak tambah ni sebab apa? Sebab tidak redha. Kita boleh buat hujah dengan ayat ni. Simpan molek ayat 7 ni. Nah, boleh buat hujah bahawa kamu hak buat bid'ah, sama ada bid'ah dari sudut ibadah, bid'ah daripada sudut akidah, kamu ni tidak redha kepada Allah. Dan kamu tak bersyukur. Kamu hanya beralasan takkan tak boleh buat. Takkan tak boleh buat. Berarti mu protes Allah Ta'ala. Kamu protes Allah macam orang duk protes kerajaan. Takkan saya tak boleh buat. Saya pun orang juga. Takkan saya tak boleh ni. Saya pun rakyat juga. Takkan. Ni bukan hujah. Nak jadi hujah macam mana? Fikir sikit tu. Nak buat bid'ah tu fikir sikit. Allah. Dan ingatlah wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya mereka sahaja. Ini ada satu kaedah. Ini kaedah. Mula-mula Tuhan sebut wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu bersyukur nikmat ikut arahan aku semua, syukur ni balik pada kamu, mengikut Nabi. Allah balas kesyukuran kamu dengan keredaan daripadanya. Berarti muredha. Timbul satu masalah. Dia kata tadi apa salah kita buat? Takkanlah berdosa, takkan masuk neraka. Satu lagi dia tambah, dia kata takkanlah orang zaman dulu tu berdosa belaka. Masuk neraka belaka. Kita tu zaman dulu hak buat-buat tu. Allah. Bila kata tak boleh buat ni, tuan, tak boleh buat dia pecik. Bila ni Nabi tak buat. Ni orang lain buat. Takkan tak betul ramai-ramai buat dalam Malaysia ni, takkan masuk neraka belaka. Tu dia. Nak jawab macam mana? Jawab kau ni. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang lain tak tanggung dosa orang lain, masing-masing tanggung dosa masing-masing. Muduk buat bid'ah hari ni tak ditanggung oleh orang zaman dulu. Orang zaman dulu dia tanggung hak dia, orang zaman ni tanggung hak ni. Tetapi kalau orang tu mencetuskan bid'ah,
ataupun akidah yang kufur, akidah syirik yang menyebabkan orang lain ikut dia, maka dia dapat saham sama. Dalam masalah tangguh dosa, masing-masing tangguh dosa. Masing-masing tangguh dosa. Tidak diterima amalan ni sebab tak ada dalil. Satu, yang kedua, Allah ginilah contoh saya nak tuan-tuan faham. Kontraktor dia buat bangunan siap 7 tingkat tinggi, buat bangunan siap-siap ke apa kata, ni cik saya siap dah buat bangunan ni. Majlis daerah kita tengok bomba, kita tengok tak ikut spek kita ni. Walaupun awak buat bangunan tinggi tak luluh. Contoh atas muka dunia lah saya boleh bagi tu. Awak buat bangunan tinggi macam ni tak luluh ni sebab apa? Tak ikut kita punya spek. Kita nak gini tapi awak buat begini, piti duit rugi saja, letih saja sebab buat bangunan tak ikut cara. Betul tak? Allah Ta'ala. Oh, kita buat amal banyak ni, selawat kita banyak, hak ni banyak, hak tu banyak belakang. Takkanlah tak ada Tuhan tak terima. Sama macam kontraktor tadi, saya buat habis juta dah ni, dengan 7 tingkat apa semua. Awak buat banyak tapi tak ikut piawaian saya nak luluh macam mana? Nak cari mapuh orang duduk sini. Gitu Tuhan. Mun tak ikut piawaian aku, hak aku suruhnya hak Nabi ni, hak aku ni serupa dengan Nabi. Hak Nabi betul, hak Nabi ni begini, hak ni hak betul. Piawaian amalan ini duduk pada Nabi. Dan bagaimana sahabat yang ikut Nabi, tu piawaian amalan. Tiba-tiba kita tak buat bagaimana Nabi, mana sahabat. Buat banyak mana pun Tuhan tolak. Nak kata kuan Allah, kesian juga kau buat bid'ah ni tak? Kesian, letih buat bid'ah, letih. Bukan senang buat letih satu hal lagi, tu hadap terima lagi. Dia tak tangguh dosa orang lain. Tetapi satu orang yang menaja amalan syirik ataupun bid'ah yang diikuti oleh orang lain, maka dia tanggung juga sikit apa yang dia buat. Baik. Sebab apa mari ayat ni ni? Orang jahiliyah Mekah gitu, apabila orang berasa takut dengan Al-Quran, orang berasa nak ikut Nabi SAW, ikut Nabi, kata orang jahiliyah hari tu, dia kata, kamu tak payah ikut Muhammad tak payah, sebab dosa kamu lawan Muhammad tu aku tanggung. Dia nak tanggung dosa kan. Mu tak payah ikut dia tak apalah. Kalau Muhammad kata dosa lawan dia tu, dosa hak tu aku tanggung. Jadi menyebabkan orang hak nak ikut Muhammad ni, tak apa dah dia tanggung, kita lawanlah dia. Maka Allah Ta'ala sebut wala taziru waziratun wizra ukhra. Masing-masing tak tanggung dosa masing-masing. Orang lain tak tanggung dosa orang ni, masing-masing menanggung dosa orang masing-masing. Kecuali apabila dia mencetuskan dosa dan mencetuskan akidah yang tak betul, ataupun dia mencetuskan bid'ah. Sebarang bid'ah orang buat semua sekali tu ditanggung oleh dia. Kerana tidak ada manusia boleh menjamin saya tanggung dosa awak. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala nak sebut, bila kita kata saya tanggung dosa awak, bermakna kita hak buat dosa tadi berasa sedap, berasa dia tak ada dosa sebab kawan ni tanggung. Dah, mu hak halang orang nak tu dapat dosa tu, dan mu hak tak mau terima Islam duk rasa dia tanggung pun, mu sama-sama berdosa dua-dua. Itu makna yang kedua, wala taziru waziratun wizra ukhra. Ayat ni biasa masuk dalam peperiksaan kalau orang ngaji daurah tafsir. Boleh faham tak? Tapi kita tak ada peperiksaan.
Kalau ada peperiksaan tak mari belakang ni. Tak, biasa ayat ni ada. Baik. Kemudian summa ila rabbikum marji'ukum. Ni sifat Allah. Ingatlah, seorang tu tak pikul dosa orang lain kecuali dia pikul dosa masing-masing. Kemudian kepada Tuhan kamu tempat kembali kamu semua. Sifat Allah Ta'ala, macam mana hebat kamu, macam mana pun tempat kembalinya semua pada Allah. Maka ia akan memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu kerjakan atas muka dunia dulu. Akidah kamunya tak betul kamunya, dia hak beritahu. Sesungguhnya dia amat mengetahui akan segala isi hati yang terkandung dalam dada. Innahu alimun bidatis sudur. Pengetahuan Allah Ta'ala ni bukan sahaja pengetahuan yang luar, tapi yang terkandung dalam dadamu. Aku tahu juga. Ayat nombor 8. Allah. Ayat nombor 8 ni perangai manusia. Ayat nombor 8 ini adalah perangai manusia. Perangai manusia di bawah zajrun, kecaman Allah Ta'ala. Orang yang berdoa kepada Allah semasa susah dalam bahaya, tapi lupa pada Allah semasa dalam senang. Semasa dalam senang lupa pada Allah, dalam bahaya ingat pada Allah Ta'ala. Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب Baik. Perangai manusianya bila turun bala, dia akan betul-betul doa pada Allah. Bukan main-main punya doa, betul-betul. Dan apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, dia segera berdoa kepada Tuhannya dengan keadaan rujuk kembali bertaubat kepadanya. Durrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Sungguh-sungguh minta.
Sebelum daripada dia terima bala tu, dia mengadakan wakil bagi Allah Ta'ala. Apabila dia rasa wakil hak dia sebut tu tidak berkesan untuk dia minta, dia betul-betul lah keadaan susah, boleh je dia mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Thumma idha khawwalahu min ni'mah, kembali bertaubat. Dan kemudian apabila Allah memberikan sesuatu nikmat daripadanya, apa dia? Dia nak tadi lah, maka dia lupa dan kembali semula dalam akidah syirik yang menyesatkan. Ini dia balik semula pada syirik. Sebagaimana dia telah syirik pada peringkat awal tu, jadi syirik balik. Sepatutnya tak timbul dalam masalah syirik ni, terus beriman dan bersyukur pada Allah. Oleh kerana dia buat tu bukan untuk sesuatu dapat manfaat diri dia. Mungkin dia minta ke Allah tu, dia nak sungguh ke Allah Ta'ala. Memang dia nak sungguh, dia balik pada Allah, dia mengaku. Apabila sampai satu tahap Tuhan bagi, dia lupa pada Allah. Dan ia pula menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan dirinya dan orang-orang lain dari jalan yang Allah katakanlah. Apa dia? Kul tamatta' bi kufrika qalila. Ni tengok Tuhan sebut. Tuhan kata bersenang-senanglah dengan kufur yang sementara tu. Sebab apa? Innaka min ashabin nar. Mu adalah penduduk geran neraka. Buatlah, Tuhan kata buat. Nak buat apa? Silalah. Tak apa. Rasa hebat, rasa diri tu kebal daripada neraka, sila. Tapi ingatlah, neraka dia duk tunggu ni. Dan neraka ni bukan benda main-main, benda betul. Mu rasa mu kebal, buatlah. Min ashabin nar. Kamu daripada puak api neraka. Ayat yang ke-9. Ayat ke-9 ni Tuhan tanya, apakah sama orang dalam akidah tauhid betul yang beribadah sepanjang malam, sujud berdiri, dengan orang yang, adakah engkau lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadah waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takutkan azab hari kiamat, wa yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih, dan mengharapkan Tuhannya? Sama? Katakanlah lagi, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Baik. Ayat yang ke-9, apakah sama antara muslim yang beramal dengan orang tidak melakukan amalan? Apakah sama orang berada dalam akidah tauhid yang betul, beribadah sepanjang malam, sujud dan berdiri? Tengok Allah Ta'ala masuk ke ibadah malam dalam ciri-ciri orang yang beriman. Nabi sendiri disuruh qumil lailu illa qalila. Bangun Muhammad. Awal-awal Allah Ta'ala beritahu ke Nabi bangun sembahyang tengah malam. Itu bahagian malam. Bahagian siangnya kum fa'anzir. Kum fa'anzir. Bangun wahai Muhammad, berdiri, beri amaran tu bagi siang hari. Pada malam harinya mengadu Muhammad kepada aku, sebab nak bawa benda besar ni. Nabi ajar kepada setiap umat dia, bahasa semayang tengah malam kena tadabbur ayat. Tadabbur ayat. Kita duk berasa tak apa dah kita duk semayang malam dengan baca kuliah qul huwallah ni dah. Kita berasa tak apa. Jangan berasa tak apa dah. Sebab Nabi baca ayat-ayat dalam Quran semasa semayang tengah malam, Nabi baca tadabbur satu-satu. Sahabat pun gitu juga. Sahabat baca dengan tadabbur, berdiri lama sampai sahabat beritahu bahawa aku tak larat nak ikut Rasulullah ni, tak larat nak ikut Rasulullah. Sebab apa tak larat nak ikut Rasulullah ni? Sebab Rasulullah baca panjang. Habis satu surah, habis satu surah baca. Itu kaedah sahabat, itu kaedah Nabi dan para sahabat dalam bab semayang tengah malam.
yang patut kita ambil tahu, yang patut kita ambil cakna. Sekarang ni ada macam-macam lah, ada Quran letak depan semua sekali lah. Boleh nak baca. Nak baca tu boleh sangat. Sama-sama sekarang lah, mudah lah saya rasa Allah. Kalau hak tak hafal Quran tu, boleh tengok Quran. Pegang Quran betul-betul, letak meja tepi sebelah. Masa nak baca Quran tu ambil Quran, pegang gitu. Salah apa je. Tak patah pun sembahyang. Tengok satu, lepas tu cabut satu, suruh berdiri lama sikit depan Allah Ta'ala. Lepas tu nak rokok, letak Quran tepi, lepas tu rokok. Kalau kita nak baca dengan tadabbur pula, baca dengan tadabbur, belum daripada sembahyang tengah malam tu, pagi ni tengok dulu ayat apa kita nak baca, makna apa, nak tengok apa. Dah kita habis dah baca surah Hawamim tu, dah kita ambil surah Hawamim tu, baca lah sembahyang tengah malam. Dah reti dah tadabbur dah. Tapi duk gitu, duk keluar Allah, Allah, duk bahasa tak apa, tak apa, matilah keadaan begitu tu. Allahu Akbar. Macam mana buat kita ni nak semangat sebagaimana semangat Nabi tu, semangat para sahabat. Baik. Dua perkara je dia buat, Allah Ta'ala sebut, iaitu dia bangun sembahyang tengah malam, sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah. Pertama, yarju rahmat rabbih. Kedua, hati dia tu takut akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhan. Ni dua perkara ni kena ambil dah. Yahzarul akhirah, yarju rahmat rabbih. Takut akhirat dan nak harap rahmat Allah. Segala ibadah kena ada dua perkara ni. Dalam akidah betul kena ada dua perkara, iaitu yahzarul akhirah, yarju rahmat rabbi. Takut akhirat satu, dan juga mengharap rahmat Allah Ta'ala. Kerana manusia tak boleh duduk tak ada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh duduk, tak boleh masuk syurga tak ada rahmat Allah. Bila sebut tak ada masuk syurga kerana tak ada rahmat Allah Ta'ala, adakah Tuhan akan beri rahmat kepada amalan hak bid'ah? Tanya soal situ dah. Dah. Bila Allah Ta'ala tak beri rahmat kepada benda yang berbentuk bid'ah, bermakna sia-sia. Dan amalan hak orang bid'ah buat ni tidak ada dua perkara ni, tidak ada. Tidak ada yahzarul akhirah, tidak ada yarju rahmat rabbih, tidak ada. Tak takut pada Allah dan tidak mahu rahmat Allah Ta'ala. Hak dia mahu hanya kepuasan hati dia, yang dia rasa khusyuk, yang dia rasa betul. Kerana zayyana lahumus syaitanu a'malahum, kerana syaitan yang telah menghiasi diri dia. Jelas tu dah. Maka Tuhan tanya, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dengan orang tak tahu? Adakah sama orang yang tahu dengan orang tak tahu? Tuhan sebut, innama, sungguhnya sahaja yatadzakkar, hak dapat peringatan daripada peringatan Allah ni hanyalah orang yang berakal sempurna. Apa maksud ulul albab sini berakal sempurna? Maknanya orang yang menggunakan segala akal fikiran dia ni untuk berfikir akidah tauhid dan menolak syirik, maka dia akal sempurna. Akal ni satu benda yang berharga yang Allah Ta'ala bagi. Tiba-tiba dengan berharganya akal, nikmat akal hak Tuhan bagi ni, dia tidak guna dengan betul untuk yahzarul akhirah, yarju rahmat rabbih tadi. Bermakna dia bukan ulul albab. Orang ulul albab itu orang yang menggunakan akalnya untuk yahzarul akhirah, yarju rahmat rabbih. Maka dia ni ulul albab, orang yang berakal sempurna. Baik. Kemudian, qul ya ibadalladzina amanu taqu rabbakum. Apabila Allah Ta'ala suruh buat akidah tauhid, suruh beramal ni, timbul satu soalan.
Tak boleh nak beramal di satu tempat kerana ada halangan. Katakanlah wahai Muhammad akan firmanku kepada orang yang berakal sempurna tadi, ulul albab tadi, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kamu dan ingat orang-orang yang berbuat baik di dunia akan beroleh kebaikan sebenar di akhirat. Dan bumi ini luas untuk berhijrah sekiranya kamu kehendaki, bukan paksaan ni. Sungguhnya orang yang bersabarlah sahaja yang disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Baik. Nak jaga syariat, bagi orang yang jaga syariat Allah, akidah tauhid dengan betul dan amalan bertepatan dengan Nabi, hidup di atas muka dunia walaupun perik tapi hasanah, dapat pahala. Hasanah ada kebaikan. Hidup di atas muka dunia diberi keperluan, guna dengan keperluan tu dapat pahala, maka hasanah. Hidup di atas muka dunia sabar bila kesempitan, sabar dapat kesempitan dapat pahala, ini hasanah. Bermakna hasanah ni adalah satu bentuk yang kita dapat segala kebaikan di dunia, kita balas dengan kesyukuran tadi. Dan segala keperitan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita atas muka dunia, kita balas dengan pahala, itu kesabaran, maka dia hasanah. Tu makna lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Sesuai dengan kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, ni hasanah dia. Kerana ramai orang dapat harta, dapat kebaikan, dapat pangkat, dapat kedudukan, tapi tidak jadi hasanah. Digunakan untuk akidah syirik, digunakan untuk benda bid'ah, digunakan untuk lawak Allah Ta'ala, untuk tidak bersyukur dengan Allah Ta'ala, maka dia bukan hasanah, tapi dia bala besar. Bala besar kepada orang tu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Baik. Lepas tu, apabila tidak ada sokongan untuk buat amal, nak buat macam mana? Tak ada sokongan untuk buat amal ni, maka hijrahlah. Sebab hijrah ni apa? Wa ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Dalam ayat lain Tuhan sebut hijrah kerana bumi Tuhan ni luas, maka mu boleh hijrah. Kerana hijrah ni berkesan, kesan pada hijrah ni akan sampai syariat. Dan hijrah ni ada dua jenis. Satu, hijrah tak balik-balik, bagaimana hijrah para sahabat daripada Mekah ke Madinah. Yang kedua, hijrah untuk ambil kekuatan di tempat yang ada kekuatan, kemudian balik semula kepada kampung dia setelah membina kekuatan. Boleh faham tu? Sebab tu hak tak boleh amal sunnah tempat lain, mari duk perlih dia hijrah. Tempat lain hak tak ada mengaji sunnah, mari duk ngaji perlih ni, ada ngaji sunnah. Tempat lain payah nak buka sekolah lah sebab tidak sunnah, mari buka sekolah di perlih ni. Betul tak? Sebab apa? Sebab dengan hijrah ni ilmu berkembang, boleh amal. Dan hijrah bukan mana takut, tidak. Sebarang tempat yang ada halangan untuk akidah tauhid, untuk ibadah yang sempurna ikut syariat, ikut Nabi, maka kena hijrah. Sebab ada halangan. Kalau ada sebuah kerajaan Islam, kalau ada halangan, kena perang. Mana-mana orang yang mencabuli, bagaimana seorang khalifah Mu'tasim lah, apabila seorang kufur telah membuka aurat seorang wanita, wanita tu kata, wa Mu'tasimah, dia kata, tolong aku Mu'tasim. Sampai berita itu kepada Mu'tasim, dia kata, aku akan hantar tentera yang kepalanya di sana dan ekornya di sini. Apa? Sebab orang Islam wajib dibela.
Sekarang ni khalifah tidak ada, nak taat ulul amri macam mana? Ulul amri ditakrif pada zaman sekarang itu ulul amri yang memegang agama dalam negeri. Taat ulul amri. Kalau Perlis ni tuanku raja, taat pada tuanku raja. Selagi mana ketaatan dia kepada Allah dan Rasul. Dia pula suruh buat sunnah dalam Perlis ni, buat amalan sunnah. Jabat mufti buat keluar zikir sunnah. Sunnahnya macam ni, lepas semayang macam ni, kalau kita nak begini. Ada orang lawan. Mulawan tu bukan mulawan apa, lawan saja peranganmu je. Tu je hak lawan tu. Saja peranganmu nak lawan. Hak mulawan tu sunnah Nabi. Selagi mana ulul amri sebut betul, kecuali ulul amri mengarahkan perkara tak betul, tak ikut tak apa. Bila tak boleh amal tempat lain, maka hijrah. Dan apabila hijrah, syariat ni berkembang. Sebab itu apabila kita belajar hayati agama dalam suasana hijrah, dia lain. Kita mari hijrah, contoh mari duduk Perlis. Setiap malam ada orang mengajar, ustaz tu mengajar, ustaz tu mengajar, ni mengajar, ni mengajar. Macam-macam boleh lah. Maka hijrah mari duduk sini. Tetapi timbul satu masalah, hijrah ni payah. Tinggal kampung halaman. Kata kalau duduk Kuala Lumpur tu jual rumah, mari beli tanah ni Perlis. Contohlah saya bagi tu contoh. Tak semesti di Perlis dah. Duduk Kelantan jual habis tanah air, mari duduk Kelantan. Bukan senang, susah. Sebab tu Tuhan letak ayat belakang tu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar sahaja disempurnakan pahala dengan tidak terkira. Dengan kesabaran sahaja hijrah tu boleh berlaku. Kesabaran. Kita duduklah keadaan suasana nak buat benda sunnah, tak boleh. Tak boleh buat. Orang tekan, orang kata kalau sekolah kita buat benda sunnah, orang tutup sekolah kita. Sekolah kita buat amal akidah betul, sunnah yang tepat, orang kata macam-macam, orang buat begitu, nak tutup sekolah, nak buat apa, mari hijrah, mari buat tempat tak boleh. Duduk apa tempat tak boleh? Oh ustaz, tak apa, kita nak pertahan tak boleh, tak menamu, dia kerajaan. Nah, rakyat kerajaan hak lawan ni macam buah mentimu dengan durian lah, gitulah dah. Tak pernah kita ada undang-undang. Hijrah, mari hijrah duduk sini. Ramai orang nak hijrah duduk sini ni, ramai. Ramai sungguh. Oh, hijrah mari jual rumah, mari duduk Perlis pula lah. Saya pun nak hijrah juga, tunggulah satu masa. Nah, ni pun duduk hijrah dah ni. Ulang alik, minta jangan mati lagi lah. Biar habis tafsir ni dulu. Nak mati pun. Sebab apa? Hijrah tu beri kesan yang besar. Tinggal lagi nak hijrah, nak tinggal segala-gala, tu perlu pada sabar. Maka jangan bimbang, kerana innama, sesungguhnya kata Allah, hanya orang yang bersabar sahaja disempurnakan pahala tidak terkira. Dalam ayat ni disebut Allah Ta'ala cadang hijrah, lepas tu dikurniakan pahala tidak terkira. Kerana hijrah ni salah satu daripada jihad juga. Dan Nabi sebut lagi, tidak ada la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lepas daripada pembukaan kota Mekah kecuali jihad dan juga niat. Jihad ni menuntut ilmu dengan niat yang baik, nak sampai ilmu, dan niat yang baik. Jihad dengan niat. Semua dakwah ni bermula dengan hijrah. Boleh kata gitulah. Semua dakwah ni bermula dengan hijrah. Dan bila berhijrah satu kawasan, buka satu kawasan, orang lain mungkin terima apa yang kita sebut. Dan apabila orang masyarakat di situ terima dah hak kita duk pegang, kita mari duduk sini lebih menyokong lagi keadaan yang ada, lebih kuat lagi. InsyaAllah dengan kekuatan hak kita ada tu, boleh berkembang pula tempat lain. Itu orang panggil kesan daripada hijrah. Baik, ayat yang ke-11. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني. Baik, ayat nombor 11. Allah Ta'ala nak sebut dalam ibadah hanya tulus kepada Allah. Ibadah maksud sini, wahai Muhammad, katakanlah aku diperintahkan supaya menyembah Allah mukhlishan lahu din, mengikhlaskan segala ibadah. Dengan kata lain, hanya bergantung pada Allah satu, ibadah pada Allah dan doa hanya pada Allah. Terbalik pada tajuk asal tu, na'budu wa nasta'in, dengan ikhlas hanya kerana Allah Ta'ala. Itu merupakan perintah Allah Ta'ala kepada aku. Bukan main-main perintah ni. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, aku juga diperintahkan supaya jadi orang yang awal pertama berserah diri bulat-bulat pada Allah. Mana kalau kita nak ikut hak Islam, hak sebagaimana yang Allah Ta'ala nak, Nabi, sebab dia awal-awal wahyu turun ke dia, Nabi lah. Nak ikut daripada sudut akidah, daripada sudut amalan, mesti Nabi. Dan satu amalan yang sahabat duk buat, Nabi buat dulu. Ataupun Nabi tak buat benda tu, tapi sahabat mimpi, ataupun sahabat buat, Nabi akui. Kalau Nabi tak akui, dia tak jadi ibadah. Kalau Nabi marah, dia jadi berdosa. Itu kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Baik. Kemudian kul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Kul inni, katakanlah lagi, sungguhnya aku takut jika aku menderhakai kepada Tuhanku akan azab hari yang besar pada hari kiamat. Kulillah, katakanlah Allah jualah yang aku sembah dan mengikhlaskan amal kepadanya. Cuba tengok tu, 2-3 kali tu asas pengakuan tauhid tidak berbelah bagi Nabi tu 2-3 kali. Yang pertama, a'budallah mukhlishan lahuddin, lepas tu serah diri, lepas tu kulillah, katakan lagi Allah jualah a'budu mukhlishan lahu dini, aku sembah dan mengikhlaskan amalan agamaku kepadanya. Jelas terang, inilah tujuan Nabi SAW. Na'budu wa nasta'in, hanya pada Allah. Dan kekeliruan na'budu wa nasta'in inilah yang menjadi keliru masyarakat jahiliyah, yang menyebabkan Allah Ta'ala utus Nabi SAW untuk betul balik na'budu wa nasta'in. Kerana dia ada kepercayaan. Tahu ingat tak kita bahas mabahasul ilah dulu dalam risalah tafsir kita dulu lah, dalam masalah ilah, masalah ketuhanan. Ada 4 perkara kan. 2 perkara tu musyrikin Mekah terima. 2 perkara tu apa dia? Apabila kata Tuhan ni ada dan Tuhan menciptakan. Tuhan ada, Tuhan satu, betul Tuhan satu, dia terima Tuhan satu. Tuhan ini mencipta, dia betul dia terima Tuhan mencipta. Tapi dia tak terima Tuhan mengatur segala-galanya, dan dia tak terima bahawa akhirat. 2 perkara tak terima. Tu yang menyebabkan nama musyrikin, orang yang syirik pada Allah Ta'ala. Sebab percaya Tuhan ada, tapi yang jadi banyak Tuhan di sekitar Kaabah tu kan apa? Wakil-wakil Tuhan. Lalu Allah Ta'ala buat mari surah Fatihah ni, na'budu wa nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap kali kita sebut surah Fatihah, pengakuan kita ini dihurailah surah Az-Zumar dan surah Hawamim. Ambil 7-8 surah semua ni jadi kemah. Bila kita sebut na'budu wa nasta'in, kita gambarlah dalam hati kita, ya Allah, aku hamba-Mu seluruh
minta denganmu dan minta tolong semua pada kamu. Tak ada nak minta tolong orang lain dalam masalah-masalah pahala dan masalah-masalah berkat dan masalah rahmat, masalah redha dan sebagainya. Kerana Allah Ta'ala tak perlu redha siapa-siapa, Dia yang meredai segala-galanya. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lain kali pada ayat yang ke-15. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.